Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup penting dan juga relevan sebenarnya telah pun kita pilih hari ini di Ruang Bicara untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baik, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Expo 2020 Dubai, Malaysia di mata dunia. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Noor Azman Hassan yang merupakan Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Malaysia di Expo 2020 Dubai, dan Dr. Muhammad Noor juga merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Pengkomersialan dan Perkhidmatan STI di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Jadi Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Lebih kurang 2 tahun kita tak bersama. Ya, kali terakhir tu lebih kurang tempoh itulah. Betul. Akhirnya dapat juga bertemu semula dengan doktor. Ya. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Tak ada masalah. 2 talian seperti biasa telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di Facebook Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang mungkin penting untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton kita lah. Kita akan menjadi sebahagian lagi daripada 192 negara yang akan menyertai Expo 2020 Dubai pada tahun depan. Jadi mungkin boleh doktor terangkan apakah itu yang dimaksudkan Expo dunia itu sebenarnya, Dok? Terima kasih, Syarkawi. Expo dunia ini merupakan antara perhimpunan terbesar dunia. Boleh dikatakan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Dan ia bukan suatu perkara yang baru. Dia telah lama dilaksanakan sejak event tahun 1970 seawal itu. Dan Malaysia telah menyertai Expo dunia ini sebanyak 7 kali. Dan kepentingan penyertaan Malaysia ini terus kita kekalkan. Kali terakhir kita menyertainya adalah di Milan 2015, iaitu lebih kurang 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita sebutkan apa signifikannya lah ya, penyertaan seperti yang Encik Syarkawi sebutkan tadi, 192 buah negara di dunia ini menyertai Expo ini. Maknanya kalau disebutkan tadi antara perhimpunan terbesar di dunia, betul lah tu ya, dari lebih dengan bilangan negaranya. Tetapi lebih signifikan lagi ialah apabila kita berada dalam perhimpunan seperti ini, kita juga dapat mengenengahkan kemampuan kepada Malaysia mendapatkan peluang-peluang baru, of course jaringan-jaringan yang wujud di situ untuk kita manfaatkan. Jadi bukan bermakna kita menyertainya semata-mata kerana ia besar, tetapi kerana kita harapkan kita akan menyasarkan dan kita yakin akan mencapai sasaran-sasaran tersebut kerana peluang-peluang yang ada di situ memang terbuka luas. Sesuatu yang menarik juga lah bila doktor sebut ini penyertaan kita setakat ini dah 7 kali kita menyertai Expo peringkat dunia ini. Dan apakah pihak kementerian ataupun MOSTI sendiri telah pun ada pengukuran bahawa kejayaan yang telah pun dicapai oleh Malaysia terutamanya kepada mereka yang menyertai Expo ini secara keseluruhannya, tuan? Saya bagi contoh tahun 2015 apabila kita menyertai Expo Milan di Milan, Itali. Nilai pulangan daripada penyertaan kita itu diukur dalam bentuk pelaburan, potensi pelaburan. Pada ketika itu lebih kurang 3 bilion. Jadi itulah pengukuran yang kita juga sasarkan, iaitu dalam bentuk pulangan dari segi pelaburan masuk, peluang-peluang perniagaan, perjanjian-perjanjian perdagangan dan sebagainya. Dan pada ketika itu kita melihat dengan hanya penyertaan menerusi satu pavilion yang kita bina sendiri di situ di Milan pada ketika itu, kita berjaya mentengahkan satu bagaimana mencerminkan Malaysia menerusi pavilion kita di Milan. Jadi pavilion tersebut pada ketika itu telah menarik minat ramai dan malahan telah memenangi anugerah honorable mention di Astana contohnya pada 2017.
Dan majalah Exhibitor Magazine Amerika Syarikat juga telah menyebutkan kewipaan Malaysia mengenengahkan ciri-ciri yang ada di Malaysia, peluang-peluang yang ada di Ini Malaysia. yang kita saksikan sekarang ini pavilion Malaysia ataupun yang akan datang ataupun yang ini yang lalu. Yang akan datang nanti sikit mungkin nanti kita akan bincangkan. Nanti. Jadi kita teruskan lagi di Dubai ni nanti dengan penyertaan sebuah pavilion yang juga akan insya-Allah menarik. Okey, sesuatu yang menarik juga kita tahulah COVID-19 telah mengakibatkan boleh dikatakan bahawa sektor ekonomi dunia keseluruhannya menerima impak ataupun kesan yang cukup serius. Dan saya difahamkan bahawa Expo ini juga, itu Expo 2020 Dubai juga telah pun ditangguhkan selama setahun akibat COVID-19. Jadi apakah pendirian kerajaan Malaysia mengenai penangguhan ini sebenarnya? Okey, penyertaan Malaysia pada awalnya seperti disebutkan tadi adalah suatu persetujuan daripada negara-negara peserta kerana untuk menyertai Expo ini Malaysia perlu menjadi ahli. Jadi semua yang menyertai Expo ini adalah ahli kepada exposition yang disebut BIE. Jadi apabila penganjur dan tuan rumah berbincang apakah perlu diteruskan pada tahun ini, sepatutnya telah bermula pada Oktober bulan ini. Akan faktor-faktor yang sedang melanda dunia sekarang. Jadi satu undian telah dibuat oleh semua negara peserta dan negara ahli dan berdasarkan orang kata apa keupayaan Expo ini untuk mengumpulkan peluang-peluang untuk menjalin ekonomi, untuk sama-sama menjalin kerjasama adalah besar dan untuk itu tetapi memandang keadaan yang ada sekarang balancing untuk menyeimbangkan keduanya itu undian tersebut telah menghasilkan persetujuan bahawa perlu ditangguhkan tetapi pada keadaan yang masih sama, cuma tempohnya saja berbeza, iaitu dilewatkan setahun tetapi tempohnya masih sama, bulan Oktober juga akan cuaca yang lebih sesuai pada ketika itu di Dubai lah antara lain. Okey, ini pun tadi kita bincang semintas lalulah sesuatu yang menarik sebenarnya. Setiap kali penyertaan Malaysia dalam Expo ini bukan saja produk yang dipamerkan tetapi pavilion yang dibina itu juga dikatakan mendapat sambutan dan juga perhatian yang cukup baik daripada peserta-peserta dan juga pengunjung-pengunjung yang mengunjungi Expo ini. Jadi perancangan yang telah pun dilakukan oleh pihak tuan sendirilah, pihak doktor sendiri tentang pavilion yang akan dipamerkan nanti ataupun yang akan dibina nanti di Expo Dubai 2020 nanti. Pavilion Malaysia akan mengenengahkan konsep yang menarik, iaitu berbentuk kata apa ciri-ciri Malaysia. Ia seperti sebuah bangunan yang terapung di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah suasana yang hijau. Jadi pavilion ini sudah pun hampir 50%, sekitar 50% siap dari segi fizikalnya. Dan akan diserahkan sertifikat ataupun sijil siapnya dalam sekitar awal tahun depan ataupun suku pertama. Jadi sijil persiapan bangunan itu pada akhir tahun ini ataupun awal tahun depan dan kerja-kerja fitting akan dimulakan selepas itu. Tapi pavilion yang Cik Syarkawi sebutkan tadi, yang saya sebutkan juga dimula tadi, ada ciri-cirinya dan ciri-ciri utama yang antara lain ialah ia merupakan pavilion pertama yang bersifat net zero carbon. Iaitu ia tidak akhirnya sekali dalam proses membinanya, mengoperasikan ini adalah proses sedang berlangsung sekarang ini. Dan apabila ia selesai besok, carbon dioxide yang dikeluarkan dan digunakan akan dikreditkan menerusi kaedah-kaedah yang diiktiraf, menyebabkan ia adalah net zero carbon pavilion. Itu sumbangan Malaysia ke arah konsep kelestarian menerusi teknologi. Bila doktor sebut tentang ciri-ciri Malaysia itu, apa yang boleh kita bayangkan? Apa akan dipamerkan nanti dengan begitu istimewa sekali yang mungkin
akan mengakibatkan pengunjung-pengunjung nanti akan tertarik hati dan akan berada di pavilion Malaysia itu kerana keistimewaannya yang mungkin cukup menarik. Mungkin kita boleh kongsi secara kasar agaknya, Doktor. Ya, pavilion yang kita ketengahkan ini seperti selain daripada net zero carbon tadi, ia berkonsepkan atau bertemakan energizing sustainability. Okey. Atau memperkasa kemampanan. Kita berhasrat untuk menginspirasikan pengunjung-pengunjung dengan rahmat yang Malaysia ada. Keramahan rakyat negara kita, biodiversiti hutan hujan tropika, dan usaha-usaha jangka panjang yang kita laksanakan, kerajaan dan juga pihak industri ke arah negara yang mapan, pembangunan mapan. Yeah. Jadi pavilion Malaysia ni ada 4 zon utama. Bila pengunjung masuk, dia akan melalui 4 zon yang berbeza. Ada ciri-ciri yang membahagikan zon-zon tersebut. Zon pertama dia akan masuk berkonsepkan energizing today. Pada masa ini apakah yang kita lihat dari segi apa yang di Malaysia ada, kepayaan teknologi kita, negara kita yang maju, agro commodity dan sebagainya. Zon kedua, energizing tomorrow. Dalam tempoh yang tak berapa jauh lagi, kita akan mengenengahkan contohnya penggunaan tenaga boleh baru yang menggunakan teknologi terkini dalam solar contohnya, dalam dan lain-lain lagi lah. Seterusnya zon ketiga, energizing business, dan yang akhir sekali energizing harmony. Energizing harmony ni pengunjung-pengunjung yang suka pergi expo ni akan melihat bagaimana Malaysia ada kepelbagaian budaya, tradisi, etnik, perpaduan, diselang-selikan dengan lebih 500 pertunjukan tradisi Malaysia. Jadi pengunjung yang bersifat sosial, contohnya mengunjungi untuk melihat keunikan sebuah negara, akan menikmati ini. Bagaimana pengunjung-pengunjung yang bersifat perdagangan akan melihat kemampuan kita menawarkan penyelesaian kepada pembangunan mapan. Jadi dia orang kata apa, pelbagai ciri-ciri yang merangkumi pelbagai bidang ataupun kehendak pengunjung. Dari penyertaan kita yang lalu, barangkali Doktor, bila kita cakap tentang keindahan, kecantikan dan juga seni dan konsep pavilion itu sendiri, apakah setakat ini Doktor berpuas hati ataupun Doktor melihat bahawa sememangnya lah setiap kali kita menyertai expo di peringkat antarabangsa seperti apa yang akan berlangsung nanti di Dubai, apakah ianya sentiasa mendapat sambutan daripada pengunjung-pengunjung yang datang ke expo tersebut? Apa yang selalu mereka terpegun bila melihat pavilion kita sebenarnya? Okey, saya sebutkan tadi, keunikan pavilion kita ini adalah ia bersifat seolah ia terapung. Ia dipanggil Rainforest Canopy. Direka bentuk oleh syarikat Hijaz Architects and Planner, satu yang terkenal. Of course, kita telah memilih berdasarkan pemilihan yang ketat. Dan Rainforest Canopy konsep ini yang adalah hutan hujan Malaysia yang begitu megah sekali. Jadi bila pengunjung yang saya sebutkan tadi, kita ada sasaran pengunjung yang bersifat social, turis, pelancong menginginkan melihat apa yang unik sesebuah negara. Tetapi kita tidak juga lupa kepada sasaran utama kita, iaitu untuk menarik peluang-peluang perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Jadi pavilion kita tak besar, berbanding relatively amat sesuai dengan saiznya, iaitu seluas kira-kira 1,200 meter persegi. Di dalam ini adalah ini yang kita tunjukkan sebagai bentuk yang terapung tu, dikelilingi oleh tiang-tiang yang representing pokok-pokok di dalam hutan lah, ya. Dia akan nampak seperti terapung. Kita menggunakan bahan-bahan yang mesra alam, yang boleh dikitar semula, yang menjimatkan tenaga. Malahan pavilion kita ini 20% lebih jimat tenaga sekiranya kita tidak menggunakan teknologi terkini. Kalau kita menggunakan teknologi konvensional menghasilkan tenaga elektrik contohnya, kita tidak akan dapat penjimatan tenaga sedemikian. Jadi keunikan inilah yang kita yakin akan menarik pengunjung. Kita mensasarkan daripada 25 juta yang akan mengunjungi expo dalam tempoh 26 minggu itu, 1 juta akan mengunjungi pavilion Malaysia. 1 juta dalam tempoh 26 minggu. Of course, expo ni besar, saya kata kedua terbesar selepas Sukan Olimpik ni. Okey, kita akan sambung lagi
doktor, tapi saya difahamkan kita ada pun dah ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Duan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Sekretari dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, menaiki program pembangunan dasar RM200 juta. Geran pembangunan dasar. Kerajaan kata dia akan bagi kepada perusahaan kecil dan sederhana yang berjaya promosi ekspor ke peringkat antarabangsa. Bagaimana itu? Okey. Ahli panel dapat jelaskan. Yang kedua, saya tengok kita hubungan kita dengan Israel kita tidak akan membuat hubungan tetapi kita nampak baca berita Israel akan tiba di Dubai. Untuk terlibat juga dalam Expo 2020 di Dubai. Okey. Bagaimana? Tapi kita hubungan kita dengan Israel itu tiada, tetapi mereka akan datang juga. Ini minta penjelasan juga. Lepas tu yang kedua, kita tengok pada tahun 2017 kita telah menangi peringkat bangsa. Itu kategori untuk Expo ni apakah China kerajaan memberi sebagai motivasi kepada orang yang berjaya ni sebagai galakkan supaya mereka lebih buat satu inovasi lagi untuk menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Soalan-soalan yang menarik saya kira. Dan kita akan cuba mendapatkan jawapan dan juga respon daripada tetamu kita yang berada di studio, Dr. Muhammad Noor Azman Hassan. Tapi seperti biasalah, kita akan rehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang mungkin ingin bertanya apa saja ataupun memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian itu telah pun kami buka sebenarnya kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Apa kata kita rehat dulu? Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu Expo 2020 Dubai, Malaysia di mata dunia. Dan sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita yang pertama tadi, Ridwan dari Pulau Pinang, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang. Ain Suraya dari Selangor sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Okey. Soalan saya nak tanya pada Dr. Muhammad Noor. Ya. Saya agak tertarik dengan program perdagangan di Pavilion Malaysia. Boleh terangkan bagamana Malaysia merancang untuk mencapai sasaran potensi perdagangan dan pelaburan di Expo ini? Itu saja. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Ain Suraya dari Selangor. Pertama kali saya dengar suara dia, walaupun rasa tu macam pernah dengar di mana-mana, tak ingatlah tu. Okey, itu dua soalan yang cukup menarik, ataupun empat lah ada soalan sekarang ini. Tiga daripada Ridwan dan satu tadi daripada Ain Suraya. Jadi respon doktor daripada apa yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi tentang geran pembangunan dasar kepada IKS khususnya. Malahan betul, kita menggalakkan penyertaan syarikat kecil dan sederhana kita untuk menyertai pameran ini ataupun Expo ini. Kita menawarkan untuk Pavilion Malaysia sahaja 200 syarikat. Kita sedang masih ada sedikit lagi angkasa ruang untuk penyertaan sebab kita telah memulakan proses ini, mengenal pasti entiti ataupun syarikat yang berpotensi yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu untuk menyertainya. Dan syarikat yang terpilih ini kita kerajaan menyediakan geran berbentuk penyertaan dalam kalau tak silap saya sehingga RM25,000 untuk penyertaan ini. Maknanya kalau dia menyertai booth untuk mengenengahkan produk dan sebagainya, geran ini disediakan oleh kerajaan dan boleh dituntut semulalah. Jadi antara langkah kerajaan untuk menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Jadi apabila kita mengadakan perkara sedemikian, kita mengharapkan in relation to soalan yang Ain tanya tadi, bagaimana kita nak tarik perdagangan luar negara kita kan. Jadi antara kaedah yang kita laksanakan ialah menerusi agensi pelaksana kita dan juga kementerian. Kementerian Sains dan Inovasi adalah Kementerian Peneraju, agensi pelaksananya adalah Malaysian Green Tech Corporation. Kita
telah bekerjasama dengan pelbagai kementerian, terutamanya MITI dan juga Kementerian Luar menerusi Mala Wakil kita di sana bagi mendapatkan gambaran apakah peluang-peluang yang ada di sana. Contohnya kita ada 10 sasaran utama negara yang perlu kita berdasarkan rekod hubungan dagangan kita untuk kita dapatkan peluang-peluang tersebut. Jadi strategi-strategi sedemikianlah yang kita harapkan akan menghubungkan bukaan kita kata peluang-peluang yang kita buka untuk syarikat kecil dan sederhana kita untuk turut serta, syarikat berdasarkan teknologi terutamanya. Soalan Encik Ridwan yang ketiga tadi iaitu kita memenangi pingat gangsa. Anugerah gangsa. Saya relatekan semula dengan teknologi yang saya sebutkan tadi. Syarikat-syarikat kita yang kita kenal pasti adalah terutamanya berdasarkan teknologi, sama ada dia fintech ke yang berbentuk elemen instrumen-instrumen kewangan dan sebagainya, ataupun dia bersifat deep teknologi, contohnya robotik, otomasi, ataupun soft teknologi seperti digital solutions, penyelesaian digital dan sebagainya. Itulah yang kita akan bawa untuk kita memantapkan lagi kandungan pavilion kita. Pada tahun 2005 contohnya yang disebutkan tadi, anugerah gangsa yang kita menangi di Jepun contohnya adalah dalam kategori kandungan. Itu minat gangsa tu. Kandungan kita adalah menyebab yang terbaik masa itu, yang ketiga terbaik pada masa itu. Insya-Allah kita akan cuba jadikan yang terbaik apabila kita ketengahkan konten atau kandungan pavilion yang merujuk kepada pembangunan mapan. Teknologi yang bersifat pembangunan mapan, maknanya tidak mencemar alam sekitar, mempengaruhi alam sekitar, social awareness and inclusivity dan yang seumpamanya. Jadi sebelum tu Doktor, dalam pavilion itu sendiri berapa syarikat yang terlibat sebenarnya untuk mempamerkan barangan masing-masing itu? Apakah ada had yang ditetapkan? Untuk setiap minggu kita ada kuota ataupun limitation of numbers lah. Kita sasarkan keseluruhannya 26 minggu itu 200 buah syarikat. 200 syarikat Malaysia lah kita akan bawa. Dan setiap minggu tu ada yang dipanggil agensi-agensi pengemudi ataupun peneraju. Contohnya untuk Fourth Industrial Revolution ada agensi yang berkait di bawah MITI yang akan menerajuinya. Bagi teknologi startup contohnya agensi seperti Cradle Funds yang berhad di bawah MOSTI akan menerajuinya, dan pelbagai lagi lah, termasuk tourism, high education dan sebagainya. Jadi syarikat-syarikat ini akan mempunyai peluang. Tetapi of course lah, macam Cik Syarul kata tadi, adakah bilangan terhad? Memang mesti ada. Kita tak boleh. Sebab tu ada ciri-ciri pemilihan yang ketat yang menjamin Malaysia akan berjaya terlibat dalam expo yang melibatkan 150 buah negara ini. Jadi saya katakan tadi, jaringan yang ada di sini bukan bermaksud kita hendak menolak ataupun menerima sesetengah negara. Kita ada sasaran-sasaran negara yang kita akan wujudkan hubungan untuk mendapatkan pulangan yang kita sebutkan tadi. Ada tak masalah bila Doktor sebutlah tentang syarikat-syarikat yang akan menyertai expo ini nanti? Itu mungkin jangka masa yang agak panjang lagi. Tetapi disebabkan oleh COVID-19, disebabkan oleh tekanan dan juga impak ekonomi yang dirasai oleh syarikat-syarikat kita sendirilah, walaupun syarikat-syarikat di negara lain juga mengalami nasib yang sama. Apakah itu akan memberi impak ataupun kesan dari segi pemilihan syarikat-syarikat, dan ada tak bantuan-bantuan tertentu yang mungkin akan diberikan oleh kerajaan kepada syarikat-syarikat ini menyertai expo ini nanti? Seperti saya katakan tadi, antara kita telah ada beberapa syarikat yang saya sebutkan tadi, bilangan yang sedikit lagi yang kita boleh penuhi. Mereka telah pun berikan komitmen. Dan kita telah pun menyebutkan kepada mereka bahawasanya sehingga tahun depan, apabila keadaan insya-Allah akan bertambah baik, pulih, apa yang kita sediakan dari sekarang akan terus kekal. Contohnya yang grant pembangunan tadi kita masih sediakan, kita jamin itu akan dapat. Manakala dari segi penajaan contohnya kan, kalau ada mana-mana syarikat ingin menaja contohnya, kerajaan juga memberikan potongan cukai bagi income corporate yang menyumbang kepada sponsorship untuk menyertai expo ini. Jadi kita bukan hanya menyebut bagaimana syarikat ini boleh mengenengahkan produk atau teknologinya, tapi syarikat-syarikat yang telah mungkin establish untuk juga establish further brand dia
menerusi penajaan pavilion ini. Jadi ada insentif di kerajaan yang disebutkan tadi, iaitu geran pembangunan tadi dan juga insentif cukai. Okey. Penyertaan Israel dalam Expo ini sebenarnya tak memberi masalah kan kepada negara kita dan juga kepada negara-negara lain yang mungkin tidak ada hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Itu macam sukan Olimpik jugalah. Jadi tak tahulah kalau doktor nak komen ataupun tak ada. Seperti yang sebutkan tadi, kita akan ada sasaran negara-negara yang kita akan adakan hubungan dagangan untuk meningkatkan lagi hubungan dagangan. Maida contohnya telah memberikan 10 negara teratas termasuk Jepun, silap saya yang boleh saya ketengahkan Jepun, yang saya boleh ingat on top of my head. 10 buah negara teratas yang memang kita ada hubungan baik dengan dari segi dagangan untuk kita tingkatkan lagi hubungan tersebut. Malahan negara-negara Timur Tengah, sebab kali ini diadakan di Dubai, peluang-peluang untuk mengeksport contohnya kepakaran kita dalam bidang medical technology contohnya, medical device, ataupun dalam bidang digital solutions yang kita memang ada antara yang terbaik di dunia. Contohnya kita adalah kita punya syarikat yang kini adalah nombor 3 di dunia dalam memberikan perkhidmatan berkaitan dengan drone. Kita menjadi syarikat yang ketiga terbesar di dunia. Apabila kita membuka peluang ini di Middle East dengan perkhidmatan drone. Drone yang contohnya adalah seperti membuat inspection of oil pump, oil rig, sama ada terdapat kebocoran dan sebagainya. Jadi perkhidmatan drone seperti ini adalah yang boleh kita tawarkan, solution dalam bentuk digital dan juga deep technology. Jadi kita mensasarkan negara-negara ini. Ada negara yang kita akan tingkat hubungan dagangan, jadi penyertaan negara-negara tertentu yang mungkin akan dianggap ada yang disebutkan tadi tidak timbul di sini. Meningkatkan perdagangan. Saya suka bila doktor menyebut tentang istilah itu. Dan saya juga tertarik hati dengan soalan yang dikemukakan oleh Ain Suraya dari Selangor tadi. Ini juga ada kaitan sebenarnya bila kita bercakap tentang bukti-bukti ataupun hasil-hasil yang telah pun kita capai dalam setelah menyertai expo-expo yang lalu. Apakah doktor melihat bahawa sudah ada peningkatan sebenarnya dari segi FDI dan sebagainya kepada negara hasil daripada penyertaan kita dalam expo-expo tersebut. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan doktor. Kalau kita lihat dari tahun 2015 lah contohnya kan, sehingga 2017 apabila kita menyertai pavilion ataupun kita menyertai expo tersebut di Astana, Milan dan kali ini di Dubai. Seperti yang saya sebutkan tadi, potensi ataupun the realized investment pada ketika di Astana dan dalam nilai bilion ringgit. Jadi itu adalah bukti bahawa penyertaan Malaysia ada pulangan di situ. Jadi tak ada, insya-Allah ada peningkatan yang disebutkan peningkatan perdagangan. Malahan untuk kali ini kita mensasarkan nilai yang lebih tinggi lagi, iaitu lebih kurang 3 kali ganda. Untuk kita sasarkan potensi pelaburan. Seperti disebutkan tadi, kita ada 200 syarikat, kita akan ada sasaran antara lain 20 MOU dagangan yang kita sasarkan untuk diwujudkan, ditandatangani pada masa itu. Dan 1000 business delegates yang kita akan sasarkan menjadi dalam satu perhimpunan yang besar yang dianjurkan oleh Malaysia. Jadi kalau kita lihat contohnya, saya tak ada on top of my head bagaimana ekonomi negara berkembang dalam tempoh dulu sehingga sekarang. Tapi sebenarnya itu adalah bukanlah kita sebutkan penyertaan expo saja menyumbang, itu banyak faktor lain. Tapi kalau kita ukur dari segi pulangan pada tahun 2000 penyertaan kita di Astana dan Milan sebagainya yang saya sebutkan tadi, ada insya-Allah ada dia punya pulangan tersebut yang nyata, yang mungkin boleh yang kita anggap sebagai signifikan. Okey, kita akan berehat buat kali kedua sebenarnya, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini, kerana isu ini bagi saya merupakan satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan saya percaya mungkin ada antara anda yang berada di luar sana sekarang ini yang mungkin bermain di minda anda sesuatu perkara yang ingin anda persoalkan. Jadi gunakanlah kesempatan kerana kami masih lagi membuka talian 0326979767 dan juga 0326979768 kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami di ruang bicara ini. Baik, kita lihat sekali lagi.
Okey, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi stay bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Expo 2020 Dubai, Malaysia di mata dunia, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa itu yang berbahagia, Dr. Muhammad Noor Azman Hassan yang merupakan Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Malaysia di Expo 2020 Dubai, dan doktor juga merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi, Pengkomersialan dan Perkhidmatan STI di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Satu lagi panggilan ada di talian, Dr. Azim Zaid dari Johor ada di talian kita sekarang ni. Assalamualaikum Azim. Halo Azim. Hello. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey, macam saya tanya dengan Dr. Azman ya. Ya. Okey, macam doktor, saya berminat dengan peluang yang diberikan kepada syarikat tempatan kita untuk menyertai program perdagangan dan perniagaan Malaysia di Expo Dunia ini. Okey. Tetapi bagaimana dengan syarikat-syarikat pemula atau startup serta usahawan sosial? Adakah program-program juga melibatkan syarikat-syarikat ini yang juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi serta sosial kita? Itu aja Azmi. Azim. Yes. Okey. Terima kasih Azim Zaid dari Johor. Jadi respon daripada Dr. Muhammad Noor Azman. Okey, Encik Syarkawi, terima kasih Azim atas soalan tersebut. Soalan yang baik sebenarnya, very relevant dengan usaha yang kita nak ketengahkan ini. Ya. Syarikat pemula adalah syarikat yang muda, yang mungkin tidak ada track record. Ya. Tetapi kalau syarikat pemula lah yang jadi unicorn, unicorn yang kita sebut, Ya. yang dikenali di seluruh dunia, yang tak banyak, tapi bermula dengan startup. Jadi kita tidak tinggalkan syarikat-syarikat yang baru nak mengenengahkan potensi dalam teknologi-teknologi tertentu. Malahan kalau disebutkan bilangan mungkin startup mungkin tidak besar di Malaysia, tetapi potensi itu amat tinggi. Jadi bila kita sebut startup, dan soalan yang kedua, kategori kedua yang ditanya tadi adalah social innovators lah ya. Kedua-dua ni tidak kita tinggalkan sebab kita sebut tadi inclusivity tadi. Social innovators atau social entrepreneurs ni pula adalah syarikat yang bukan berasaskan keuntungan. Ya, dia menggunakan mungkin teknologi ataupun mungkin penyelesaian pada perniagaan, business innovation untuk maslahat ataupun menyelesaikan masalah sosial. Ada yang contohnya social entrepreneurs yang menyediakan makanan yang menghubungkan penyedia-penyedia makanan dari golongan B40, golongan yang ada keupayaan untuk skill, contohnya dalam menyediakan makanan, diketengahkan dengan dihubungkan oleh syarikat social entrepreneur ni dengan demand ataupun permintaan di pasaran menerusi teknologi cloud contohnya, ataupun online marketing ataupun online business. Itu social entrepreneurs. Syarikat startup pula yang saya sebutkan tadi contohnya adalah syarikat-syarikat yang menyediakan penyelesaian digital. Bagaimana e-wallet disediakan, bagaimana menyediakan hubungan antara pesakit dengan doktor, ya, menerusi penyelesaian digital. Itu syarikat-syarikat startup. Jadi yang kedua-dua kategori ini tidak kita tinggalkan, malahan kita bekerjasama rapat dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi mengenengahkan social entrepreneurs yang tadi. Ada 1 minggu khusus daripada 26 minggu tadi berkaitan dengan startup dan juga keusahawanan. Manakala bagi teknologi pula kita ada minggu sains, teknologi dan inovasi, malahan 2 minggu pula untuk itu ya. Yang kita ketengahkan untuk bawa startup yang memiliki teknologi ini ke tengah. Seperti disebutkan tadi, syarikat-syarikat seumpama ini apabila memenuhi kriteria yang kita pilih, mereka terpilih, mereka boleh enjoy atau menikmati geran tadi, geran-geran padan pembangunan tadi, dan juga beberapa insentif lain. Bila doktor sebut tentang kriteria pemilihan itu sendiri, apakah pihak tuan sendiri ataupun pihak doktor sendiri mempunyai syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria yang cukup ketat sebenarnya untuk menjamin bahawa syarikat-syarikat yang menyertai Expo ini adalah merupakan syarikat-syarikat yang betul-betul kredibel dan boleh melaksanakan dan memenuhi kehendak hasil daripada Expo ini nanti? Of course, apabila kita terima permohonan atau pertanyaan oleh dia diproses oleh agensi pelaksana kita, MGTC tadi. Antara kriteria yang boleh saya sebutkan di sini sebab peluang untuk menyertainya mungkin ada sedikit saja lagi kan, tak banyak tempat lagi. Ialah syarikat ini contohnya syarikat pemula mempunyai teknologi yang mereka sendiri miliki. Ada contohnya IP yang tertentu lah, contohnya dalam bentuk patent ke copyright dan sebagainya, milik dia
idea itu kepunyaan mereka sendiri. Dibuktikan dengan IP sendiri ataupun copyright, trademark dan sebagainya. Dan contoh lain ialah of course kita lihat bagaimana ia telah berkembang. Mungkin dia baru tapi telah pun berkembang dan mempunyai nampak traction dia tu. Traction dia untuk terus meningkat. Dan satu lagi ialah apabila bisnes ataupun teknologi solution tu yang diketengahkan atau cuba diketengahkan menyelesaikan masalah ataupun isu-isu berkaitan dengan pembangunan mapan. Contoh misalkan isu air, isu-isu alam sekitar, isu-isu pencemaran ataupun bagaimana mengurangkan tekanan ekonomi, menerusi online business dan sebagainya. Jadi itu antara ciri-ciri yang kita pilih untuk mendapatkan penyertaan terbaik syarikat-syarikat sama ada startup, IKS dan sebagainya. Kita bercakap tentang situasi ekonomi yang berbeza sekarang ini sebenarnya di peringkat dunia secara keseluruhannya, Doktor. Kita bercakap tentang digital economy, kita bercakap tentang gig economy dan sebagainya. Apakah kriteria ini sebenarnya dilihat ada sebenarnya kepada syarikat-syarikat kita dan syarikat-syarikat inilah yang akan ditarik nanti ataupun dibawa nanti untuk menyertai Expo ini. Apakah itu juga diberi perhatian yang serius sebenarnya? Ya, sudah tentu kerana digital economy dan yang berkaitan dengan digital economy adalah bagaimana kita mempersiapkan diri negara kita ke arah sekarang kita berada dalam revolusi perindustrian keempat kan. Jadi digital economy, digital capital, dari aspek keupayaan teknologi milikan kita sendiri, syarikat-syarikat kita ada keupayaan tersebut. Seperti yang sebutkan tadi, syarikat perkhidmatan drone bermula dengan sebuah syarikat yang kecil. Betul. Dia dimulakan sebagai sebuah startup. Dan kini kalau siapa yang mungkin pernah tahu mengenai perkhidmatan drone yang ketiga terbesar ini, tahu bahawasanya kita telah pun syarikat ini telah berada di lebih daripada 12 buah negara, pejabat-pejabatnya di seluruh dunia. Jadi bukan itu satu saja, banyak lagi. Kalau saya nak bagi contoh, yang ada di luar sana adalah seperti syarikat yang memberikan perkhidmatan menghubungkan antara penyedia makanan dan juga pelanggan-pelanggan yang memerlukan food to be delivered segera. Saya tak perlu sebutkan nama syarikat, tapi itu adalah syarikat pemula yang menggunakan digital economy ataupun digital solutions, dan dengan itu mewujudkan lebih banyak gig economy, peluang-peluang gig economy di mana yang perlu kita juga beri perhatian. Kerana ia bukan suatu ekonomi yang kecil, ia suatu potensi yang besar. Saya tidak ada angka on top of my head contribution of gig economy ataupun digital economy ini tapi ia adalah signifikan, dan kita ada syarikat-syarikat yang boleh banyak, bukan ada, banyak yang boleh kita ketengahkan. Secara peribadi barangkali Doktor, daripada pengalaman Doktor sendirilah menyertai Expo ini, membawa syarikat-syarikat kita ke dalam Expo ini, apakah Doktor merasa bangga sebagai seorang rakyat Malaysia melihat bahawa sebenarnya secara amnya syarikat-syarikat yang menjadi expo di peringkat dunia ini sebenarnya mempunyai potensi, sebenarnya mempunyai credibility, sebenarnya mempunyai kekuatan yang luar biasa yang boleh mengagumkan dunia secara keseluruhannya, Doktor. Ya, kita yakin dengan keupayaan kita, dan berdasarkan apa yang dikatakan penyertaan syarikat-syarikat ataupun peserta-peserta dalam pavilion kita dalam expo sebelum ini pun, kita ada track record yang kita terus monitor, menerusi performance measurement yang dari segi pelanggan-pelaburan yang kita sebutkan tadi. Kalau saya sebutkan syarikat drone tadi sesuatu, kita juga ada syarikat yang merupakan penyelesaian kepada government digitalization program yang telah diiktiraf di persada dunia dalam memberikan penyelesaian dan menjimatkan kos dari aspek supply chain, supply chain barangan yang ditawarkan kepada agensi-agensi kerajaan sebagai dalam bentuk perolehan kerajaan. Kita ada syarikat ini yang kini telah berada dan mendapat permintaan dan memberikan perkhidmatan yang sama yang di-establish di negara kita di rantau ASEAN. Negara seperti Vietnam, syarikat ini telah dipilih untuk bertindak sebagai
facilitator membangunkan teknologi yang sama yang telah dibangunkan di Malaysia. Jadi bukti bahawa negara kita menyokong atau syarikat-syarikat tempatan kini telah dilihat oleh negara luar, macam negara jiran kita di Asia Tenggara ini untuk melantik mereka. Jadi bukan itu adalah antara contoh-contoh yang kita yakin kita ada syarikat-syarikat dan melalui expo yang kita sertai ini, peluang seperti disebutkan tadi pada peringkat awal lagi, untuk kita meningkatkan peluang dagangan dengan negara-negara yang kita sasarkan akan lebih lagi diyakini insya-Allah tercapai. Saya tertarik hati juga, Doktor, kalau kita melihat perkembangan ekonomi terkini negara lah, kita bercakap tentang medical tourism misalnya. Ianya telah pun berada di tahap yang cukup membanggakan kita sebenarnya. Kita dari segi medical tourism itu negara kita menjadi semakin popular dan sebagainya. Dan saya difahamkan juga dalam expo ini nanti mereka yang terlibat dalam perubatan misalnya juga akan turut menyertai expo kali ini. Jadi apakah anda melihat bahawa dengan menyertai expo ini mungkin bila kita bercakap tentang medical tourism Malaysia itu, ianya mungkin akan menunjukkan satu peningkatan yang lebih membanggakan negara melalui expo seperti ini? Terima kasih Cik Syarkawi. Kita sebutkan tadi, Cik Syarkawi sebutkan tadi medical tourism. Bukan itu sahaja yang kita yakin. Kita ada, sebab itu kita telah kenal pasti 10 bidang sektor industri untuk kita ketengahkan dalam tempoh 26 minggu itu. Saya sebutkan tadi yang pertamanya, yang pertamanya ialah bidang pendidikan. Di Malaysia kita ada 5 buah universiti yang berada dalam top 10 di Asia Tenggara ini. 5 of top 10 tu adalah daripada Malaysia. Dan satu daripadanya adalah top 100, top 100. Top 100. Jadi kita ada keupayaan itu untuk kita tawarkan bagaimana kualiti pendidikan tinggi kita di Malaysia ini boleh menarik lebih ramai, contohnya pelajar asing, pelajar yang ingin melanjut ke pendidikan Malaysia ataupun kerjasama dengan universiti-universiti terutama lain. Sektor kedua adalah technopreneurship. Ini adalah peluang-peluang sebutkan cerita tadi, teknologi utama yang kita ada. Sektor ketiga ialah industri 4.0 dan smart manufacturing. Yang ketiga, empatnya STI, teknologi dan innovation yang kita ada. Kita juga ada syarikat alam sekitar dan berkaitan dengan air. Kita ada industri pertanian dan minyak sawit yang berkaitan dengannya. Kesihatan, pelancongan dan kebudayaan sebagai satu bentuk sektor. Tenaga, e-dagang ataupun e-commerce dan ICT serta industri halal dan perbankan Islam. Jadi kesemua yang ada yang telah kita lapasi sebagai 10 industri utama ini, seperti selain daripada disebut medical tourism yang kita memang dah dikenali ramai di pesada dunia, kita ada lain-lain instrumen ataupun lain industri yang kita seperti perbankan Islam, industri sawit dan sebagainya yang boleh kita tingkatkan dengan lebih tinggi dan kata lain leapfrogging further lah. Saya suka bila doktor sebut tentang industri pertanian dan sawit itu sendiri. Barangkali melalui expo ini jugalah pihak ataupun kerajaan kita boleh menggunakan kesempatan dalam usaha untuk mempertahankan kredibiliti sawit itu yang dipermainkan dengan begitu meluas sekali oleh negara-negara Eropah ataupun EU misalnya, dan juga baru-baru ini Amerika Syarikat juga memberi sekatan kepada import sawit kita ke Amerika dan sebagainya. Jadi apakah perkara ini mungkin dilihat juga sempurna dengan expo ini nanti? Ya, betul. Kita adalah negara yang kedua terbesar dalam pengeluaran minyak sawit. Kita di pasaran tahun 2019 dunia, kita negara Malaysia menguasai lebih kurang 34% pasaran dunia. Kedua terbesar di dunia. Dan ia adalah industri yang telah menyokong pembangunan sosioekonomi negara sejak lama, sekian lama. Dan kita, negara Malaysia telah banyak pembaikan atau penambahbaikan dari aspek management practices dan sebagainya dalam sektor ini. Sustainable palm oil contohnya, certification kita ada RSPO yang disebutkan certification yang diiktiraf oleh badan antarabangsa sendiri. Tetapi ialah ada cabaran di sini, dan kerjasama kita dengan kementerian perusahaan utama adalah untuk memastikan perkara ini tidak berterusan.
Sebab itulah ada minggu yang khusus berkaitan dengan pertanian dan industri sawit tadi. Minggu yang khusus kita peruntukkan dan di situlah ada kita akan ketengahkan apakah yang kita telah buat. Malahan kita juga akan mengadakan menjemput dialog sebab di situ di sana tu nanti ada negara-negara yang 150 negara sudah ada tentulah yang sebut negara yang sebut kalau Encik Syarkawi tadi negara tersebut ada di situ. Jadi kita ada minggu yang khusus ini dan kita akan buat supaya perkara ini membuka mata dunia, menjelaskan yang sebaik-baiknya. Sebab itu dalam Energizing Tomorrow tadi, Energizing Harmony, Energizing Tomorrow, Energizing Business, akan kita tunjukkan bahawasanya hutan hujan tropika yang kita ada di Malaysia ini blends very well dengan pembangunan mapan. Termasuk industri sawit tadi. Okey, saya pun tertarik hati dengan apa yang diberikan kepada saya ini, iaitu dengan kempen jenama My Butterfly Effect. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kempen jenama My Butterfly Effect ini sebenarnya, Doktor? Ya. My Butterfly Effect ini adalah suatu usaha ataupun inisiatif yang kita tonjolkan menunjukkan bahawasanya suatu perubahan kecil butterfly ni ataupun rama-rama kupu-kupu tak besar, kecil. Betul. Suatu perubahan yang kecil di satu kawasan akan boleh membawa perubahan yang besar di tempat-tempat lain, sesuai atau selari dengan usaha untuk mengenengahkan konsep pembangunan mapan tadilah. Jadi butterfly effect ni adalah suatu teori yang diketengahkan oleh profesor daripada Massachusetts Institute of Technology, menyatakan bahawa sayap rama-rama di suatu tempat akan menyebabkan kejadian puting beliung di tempat lain. Atau dengan kata lain, satu penyebab kecil di suatu tempat boleh mempunyai kesan besar di tempat lain seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi inspirasi yang kita nak ketengahkan ialah bagaimana kita mengenengahkan konsep Pavilion Malaysia tadi yang menyebutkan bahawa kita menggunakan bahan-bahan yang mesra alam, teknologi-teknologi yang terkini berdasarkan intellectuality yang kita ada kesedaran bahawa kita ini membangunkan dunia dan negara of course dalam keadaan yang bersedar bahawasanya kita ada tanggungjawab untuk memeliharanya. Dan jenama kempen My Butterfly Effect ini telah ada sejak kempen yang sebelum ini lagi dan kita teruskan lagi. Dan telah dikenali di peringkat Expo Dunia lah. Dan kita amat berterima kasih pada duta My Butterfly Effect ini yang iaitu Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Tuanku Muhriz yang telah yang merupakan duta My Butterfly Effect kita, yang telah muncul dan menulis pelbagai artikel alongside My Butterfly Effect inilah. Jadi itulah tujuan ataupun inspirasi di sebalik My Butterfly. Bila kita bercakap in terms of competition lah, kita tahu bahawa sekarang ini ada negara-negara di ASEAN itu sendiri yang telah mula meningkat dari segi ekonomi, dan ini memberi satu cabaran yang hebat kepada Malaysia secara keseluruhannya. Jadi antara negara-negara yang mungkin doktor melihat bahawa sekiranya kita tidak bergerak sepantas apa yang perlu kita gerak sekarang ini, kita mungkin akan ketinggalan, dan Expo ini merupakan satu peluang yang cukup baik kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk menonjolkan produk-produk mereka, untuk menonjolkan kepakaran mereka. Jadi pandangan doktor. Ya. Persaingan di kalangan negara-negara untuk menarik pelaburan memang kita sedia maklum ialah supaya negara-negara itu masing-masing akan terus membangun dan maju. Malaysia tidak ketinggalan. Tetapi dalam konsep hubungan kerjasama, kita bukanlah sebuah negara yang tidak berurusan. Kita berurusan dengan negara yang kita juga mungkin dianggap bersaing lah dalam aspek-aspek tertentu kan. Tetapi kita lebih melihat kepada bagaimana kita menggunakan kekuatan niche kita, kekuatan yang kita ada. Contohnya dalam kelapa sawit tadi, ataupun drone tadi. Untuk kita tawarkan keupayaan kita ini dengan negara-negara yang mungkin memerlukannya. Kita ada di persada dunia, contohnya syarikat minyak petroleum kita terkenal di seluruh dunia, tapi kita tak seharusnya berpuas hati di situlah. Sebab itulah secara berterusan kita harus bersifat inovatif.
mengenengahkan teknologi terkini dan baru. Dan untuk itu kita di MOSTI telah memperkenalkan satu inisiatif yang dipanggil Sandbox lah. Teknologi Innovation Sandbox. Di mana apa-apa teknologi yang baru yang diketengahkan, kita akan bantu untuk diuji dalam suasana yang betul, yang dalam suasana real, sehingga ia boleh digunakan. Jadi kita tidak boleh puas hati kerana antara kaedah yang utama untuk terus meningkat adalah menerusi teknologi, menerusi inovasi. Jadi itulah yang kita ketengahkan untuk kita terus bersaing. Okey. Sebelum kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara, tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi. Harapan Dr. Mohammad Noor sendirilah kepada Expo 2020 Dubai, Malaysia di mata dunia ini, sekiranya lah tidak dibatalkan disebabkan oleh COVID-19. Kita mengharapkan bahawa Expo 2020 Dubai ini akan menjadi kenyataan, tetapi harapan doktor sendirilah kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada mereka yang mungkin akan terlibat nanti dalam Expo 2020 Dubai ini. Silakan, Dok. Harapan Kementerian Sains sebagai Kementerian Peneraju dan juga penyertaan macam daripada lebih 20 kementerian, lebih daripada 35 agensi dan 5 kerajaan negeri. Dan kita kerajaan harapkan, kita yakin Expo ini akan diteruskan, insya-Allah. Pandemik ini akan selesai. Kita ada pelbagai usaha ke arah itu. Expo ini akan terus akan kita jadikan sebagai batu loncatan, membuka peluang yang lebih besar lagi untuk seperti saya katakan tadi, peluang-peluang dagangan dan seterusnya, meningkatkan sosioekonomi kita yang tidak tinggalkan mana-mana pihak. Kita ada inclusivity di situ, startup companies ke, social entrepreneurs ke, malah institusi kecil dan sederhana malahan ada dalam pertimbangan kita untuk kita dapatkan manfaat daripada penyertaan kita dalam Expo 2020 Dubai ini. Okey. Berapa lagi, saya teringat pula saya sebelum kita berpisah, berapa lagi tempat kosong yang ada untuk syarikat-syarikat menyertai Expo kali ini? Ada lagi tak kekosongan? Kekosongan tu ada, tapi very yang kata agak terhad lah sekarang. Tapi masih lagi boleh. Masih boleh mencuba nasib lah. Mencuba. Kalau itu yang terbaik, lebih baik dah. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mohammad Noor Azman Hassan sudi bersama kita bercakap tentang Expo 2020 Dubai, Malaysia di mata dunia, dan tentunya banyak yang kita ketahui tentang Expo ini, dan kita mendoakan seperti apa yang doktor sebut bahawa pandemik COVID-19 ini mungkin akan selesai menjelangnya nanti Expo 2020 di Dubai ini, dan sudah pastilah negara kita akan sekali lagi mendapat perhatian dunia dalam Expo ini. Itu harapan kita, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan sebelum kita berpisah, apa kata kalau anda melihat visual yang telah kami sediakan kepada anda ini? Kita jumpa lagi. We may not be shaking hands today. We may not be so close physically, but our hearts are connected now more than ever. It's in times like these that we need to come together and act as one. We need to find the calm that's deep down in our souls and fuel our minds with it. To think clear, to act right. We must stand firm and not move an inch unless we're moving as one forward. Every one of us is a soldier in this battle, in a defense line that can bear no gaps. We must never let go. The hard times will pass. Believe it. And when they do, we need to be in even stronger shape. More connected, more united than ever. It's hard to go through hardships, but they do have a bright side. They make us stronger. And then they fade away. As they always do, the truth reveals itself that we wouldn't have made it if we didn't stand together as one. We are one.